Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Jangan cuba lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahai ulam, bila agaknya engkau boleh bertukar dari kebijaksanaan kepada kekuasaan? Bila agaknya amalanmu akan menyampaikanmu dengan kebijaksanaan itu kepada kekuasaan dari Allah Azza wa Jalla? Bila agaknya ikhlasmu dalam amalan itu akan menyampaikanmu ke pintu pendekatan dirimu kepada Tuhanmu Azza wa Jalla? Bila agaknya matahari makrifatmu akan mengenalkanmu wajah-wajah hati orang-orang awam dan orang-orang khawas? Matahari makrifatmu. Jangan lari daripada Allah kerana sebab bala yang ditimpanya ke atasmu. Dia telah mengujimu kerana hendak tahu apakah engkau akan kembali kepada sebab musabab, sehingga engkau akan meninggalkan pula pintunya atau tidak. Dia mengujimu apakah engkau akan kembali kepada yang zahir atau kekal pada yang batin, kepada yang dapat disingkap atau yang tidak dapat disingkap, kepada yang dapat dilihat atau kepada yang tidak dapat dilihat. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau sampai menguji kami. Ya Allah, ya Tuhanku, bolehkanlah kami untuk mendekatkan diri kepadamu tanpa ujian. Ya Tuhanku, dekatkanlah kami dengan cara lemah lembut. Ya Tuhanku, biarlah kami dekat denganmu dan tidak jauh, kerana kami tidak sanggup duduk berjauhan denganmu dan tidak sanggup menanggung bala yang menimpa kami. Maka kurniakanlah kami pendekatan kepadamu tanpa dikenakan kami api bencana. Dan kalau memang mesti dengan api bencana, maka jadikanlah seperti rayapan yang bertelur dan menetas dalam api, sedang dia tidak merasakan bahayanya atau terbakar di dalamnya. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah api itu ke atas kami seperti api yang membakar Nabi Ibrahim AS, iaitu Khalilmu, kekasihmu. Tumbuhkanlah di sekitar kita rerumput, sebagaimana engkau telah menumbuhkan di sekitarnya. Cukuplah kami segala keperluan kami, sebagaimana engkau mencukupkannya. Bantulah kami sebagaimana engkau membantunya, dan pelihara kami sebagaimana engkau memeliharanya. Amin. Nabi Ibrahim AS telah menemui Rafiq, iaitu teman sebelum jalan. Telah mengenal tetangga sebelum memasuki rumah. Mendapat teman yang mesra sebelum ditimpa kebosanan. Penawar sebelum penyakit. Sabar sebelum bala. Redha sebelum qada. Pelajarilah cara-cara ini dari bapa kamu Ibrahim AS. Ikut dia dalam bicaranya dan lakunya. Maha suci Tuhan yang telah melembutkan penanggungannya ketika dia sedang berada dalam lautan balanya. Dan dia memerintahkannya supaya berenang dalam lautan bala itu lalu dibantunya. Dia juga menyuruh menggempur musuh dan dia berada di muka musuh di atas kudanya. Dia menyuruhnya mendaki ke tempat tinggi padahal kedua belah tangan terikat di belakang punggungnya. Disuruhnya mengajak manusia supaya makan bersama, sedangkan nafkah itu ditanggungnya sendiri. Inilah dia kelembutan batin yang tersembunyi. Wahai gulam, lazimkan dirimu berdiam diri ketika datang takdir Allah menimpamu, sehingga engkau akan menerima kelembutan yang banyak daripadanya.
Tidakkah engkau pernah mendengar cerita hamba Jalinus, si ahli hikmah itu? Bagaimana dia terus membisukan dirinya berlaku bodoh, sentiasa berdiam diri sehingga dia menghafal semua ilmu daripada Jalinus. Kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla tidak akan masuk dalam hatimu dengan omong kosong dan penentangan serta pelanggaran terhadap petunjuk Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kami sifat selalu bersetuju dan meninggalkan pengunggalan. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari seksa api neraka. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, selagi kita berada pada majlis yang ke-10 dalam memahami nasihat dan wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, ada beberapa perkara yang perlu kita muhasabah diri kita, yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, iaitu peningkatan agama dalam diri kita. Sejauh mana peningkatan agama dalam diri kita? Ya, kita secara fitrah menilai peningkatan dunia kita. Daripada tak ada rumah kepada ada rumah, daripada tak ada kerja ada kerja, daripada tiada pasangan punya pasangan, daripada tiada anak sehingga dapat anak, daripada tiada cucu sehingga dapat cucu, daripada sewa kenderaan sehingga memilikinya. Dalam hal dunia, pantas semua manusia menilai keberadaan mereka dan kecukupan mereka dengan dunia. Bahkan sampai peringkat mereka menyimpang lagi sebagai persiapan dan persediaan. Itu penilaian manusia terhadap dunia mereka. Lalu bagaimana penilaian terhadap agama? Kita dah solat lama dah, apakah kita sudah mendapat khusyuknya? Kita sudah mengaji Quran lama dah, apakah kita sudah mendapat tadabburnya? Kita sudah mengaji ilmu dah lama, apakah kita sudah mendapat amalannya? Kita pun dah beramal lama, apakah sudah kita dapat keikhlasannya? Kita dah diajar takut Allah lama, apakah kita benar-benar takut pada Allah? Kita sudah diajar tentang syurga dah lama, apakah kita merindui syurganya? Maka penilaian agama perlu kita buat sebelum hari penyesalan kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu. Hisab diri kita sebelum kita dihisab, dan timbang diri kita sendiri sebelum kita ditimbang pada hari akhirat kelak. Kerana itu menilai kembali agama salah satu tanggungjawab orang yang ingin mendapat redha Allah, orang yang ingin mendapat keampunan Allah, orang yang ingin mendapat balasan di sisi Allah Ta'ala. Bukan lebih-lebih lagi orang yang ingin mendapat kecintaan Allah. Maka mesti dimuhasabah agama. Kesibukan dia, keutamaan, prioriti dia ialah melihat agamanya. Dan perlu diaudit agamanya. Dan perlu meminta sahabat dan teman yang baik untuk audit dia. Mana kekuranganku? Inilah yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka bukan sekadar melihat nilai agama yang ada pada diri mereka. Mereka dibantu oleh para sahabat-sahabat yang lain dalam mengangkat nilai tersebut sehingga mereka benar-benar kenal Allah Ta'ala. Sebab itu Syekh kata, dimulakan dengan intronya. Sampai bila akan bertukar bijaksana kamu pada kekuasaan? Baik, bijaksana ialah satu sifat di mana kita mula menguasai ilmu. Tetapi keilmuan tadi tidak akan nampak kekuatan tanpa kita beramal. Ketika mana kita beramal dengan satu ilmu, itulah kekuasaannya. Orang belajar ilmu politik, lagi dia tak dapat jadi YB, jangan kata dia bijak politik. Sebab dia belum dapat kekuasaannya. Orang belajar ilmu ekonomi, kalau dia belum kaya, maka bicaranya tidak punya kekuatan. Walaupun nampak garang seperti buaya, tapi tidak ada giginya. Walaupun garang seperti harimau, tapi masih berada di kandangnya.
Maka seorang dengan kebijaksanaannya beramal, maka bermula kekuasaan dia. Maka seolah Syekh Abdul Qadir bertanya, ni segala ilmu yang dipungut, segala kebijaksanaan yang kita ada dan kita dapat, segala teori yang kita hafal, maka mana amalannya? Seorang yang bercakap tentang bidang pertanian dan segala kehebatannya, maka orang tanya, berapa ekar kebun awak? Apakah hasil yang sudah dikeluarkan? Seorang yang bercakap tentang kepimpinan dalam rumah tangga, pendidikan anak-anak, orang akan bertanya, berapa orang anak awak dah berjaya? Sehingga awak bercakap tentang pendidikan anak-anak awak. Seorang yang bercakap tentang strategi perang, bagaimana menang, bagaimana boleh kalah, lalu kita tanya, berapa peperangan awak sudah sertai? Itulah kekuasaan. Artinya kalau kita bercakap tentang keilmuan kita, kebijaksanaan, apa yang kita sudah lakukan? Kebijaksanaan ini mesti bertukar menjadi kekuasaan. Yang amalan kita. Kemudian kata Syekh, bila pula amalan kita akan mewujudkan kebijaksanaan? Bila agaknya amalanmu akan menyampaikanmu dengan kebijaksanaan itu kepada kekuasaan dari Allah Azza wa Jalla. Baik, peringkat seterusnya, daripada bijaksana pada amalan. Kemudian daripada amalan, itu gabungan kebijaksanaan dan juga amalan kita, bila pula kita akan mendapat kekuasaan Allah? Apakah maksud kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita dapat sesuatu daripada kurniaan Allah Taala. Umpama begini, seorang belajar, dia belajar, kemudian dia beramal dengan ilmu dia. Kemudian sebab dia belajar dan dia beramal dengan ilmunya, maka dia mendapat hikmah, atau kita sebut dia mendapat laduninya. Itulah dia kekuasaan Allah padanya. Allah beri padanya. Seorang yang tahu sesuatu haram, lalu dia meninggalkan yang haram, maka Allah berikan firasat padanya. Itu kekuasaan Allah, Allah berikan padanya. Bila Allah menyebut dalam Al-Quran, fattaqullah wa yu'allimukumullah, kamu bertakwa pada Allah, Allah sendiri yang akan ajar kamu. Yang para ulama menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 282, itu adalah laduni. Bagaimana? Seorang yang dia kalau nak bertakwa pada Allah, dia kena ada ilmu. Orang tak ada ilmu, dia tak ada takwa pada Allah. Kerana takwa ni ada perintah, ada larangan. Maka dengan ilmu dia kena perintah, dia kena larangan, dia beramal, dia menjauhi larangan, dia dapat takwa. Selepas takwa, maka Allah beri dia ilmu yang dia tidak pelajari, yang dia tak akan ambil dalam bukunya, tidak juga daripada mulut gurunya, tapi langsung daripada Allah. Ini disebut laduni. Dia disebut dalam hadis, man amila bima ya'lam warathahu bima lam ya'lam. Sehingga menisbahkannya kepada kata-kata Nabi Isa AS. Siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, Allah berikan kepadanya sesuatu yang dia tak tahu. Maka tuan-tuan, kita tanya, kita ni dah sampai ke belum? Ya, bukan kita nak tulis, nak beritahu orang kita dah sampai. Tidak. Maksudnya, kita ada penilaian kendiri terhadap nilai agama. Kan itu tanda kita sayang. Sayang kita pada sesuatu menjadikan kita mengambil berat. Tuan-tuan sayang anak-anak tuan-tuan. Tuan-tuan ambil berat dia belajar macam mana. Kalau dia nak pembelajaran daripada rumah, laptop ada tak? Telefon ada tak? Line ada tak? Kita beli dia wifi, kita beli dia unify, kita beli dia semua benda sebab kita sayang dia. Kita cakna dia, kita ambil berat. Kita sayang kereta, tuan-tuan basuh, walaupun tak berjalan kereta tu basuh juga, tak nak berabuk. Tuan-tuan panaskan enjin, bimbang nanti kon baterinya. Tuan-tuan sentiasa periksa anginnya, walau tak berjalan takut kempesnya, takut bocor. Kerana tuan-tuan sayang. Maka kita bila sayang agama, apa yang kita buat pada agama? Kita mesti periksa agama kita, berdebu kat mana? Agama kita takut baterinya dah kon. Lama tak ke masjid ni. Lama tak ke surau ni. Lama tak menghadap berguru, berlutut dengan guru. Lama dah. Takut berabuk dah agama ni. Maka perlu dibersihkan. Maka seorang sayang sesuatu, dia akan ambil berat terhadap perkara tersebut. Maka ini penilaian yang perlu kita buat. Kemudian kata Syekh,
Bila pula kamu nak ada ikhlas dalam penyampaian ilmu kamu? Sama ada ketika mana kamu sampaikan kepada orang supaya dekatkan diri kepada Allah dan kamu juga dekatkan diri kepada Allah. Ataupun kamu dengan ilmu yang kamu laksanakan, sejauh mana keikhlasan kamu, maka tanya diri kita, jauh mana ikhlas kita? Jauh atau tak jauh? Atau kita masih lagi berperang dengan keikhlasan kita? Kadang-kadang nak juga pujian manusia, nak juga review daripada manusia, komen daripada manusia terhadap kita yang positif. Kerana dengannya kita seperti mendapat nyawa. Artinya keikhlasan kita masih jauh daripada apa yang sepatut kita dapat. Kita tak mengambil nyawa daripada pujian manusia. Nyawa kita daripada redha Allah dan keampunannya. Setiap kali kita diampunkan Allah, maka kita mendapat kekuatan. Lemah semangat kita bukan kerana orang tak puji kita. Lemah semangat bila mana Allah tak ampunkan dosa kita. Tapi bila ada kalangan kita lemah semangat kerana orang tak puji dia, kerana orang tak menghargai dia, sehingga dia seperti pengemis di pintu manusia. Saya ni tak kenal orang kaya, saya tak kenal ni, saya cuma kenal tuan-tuan semua, tolonglah saya. Menjadi pengemis di pintu manusia. Saya ni begitu, saya begini. Ketika mana dia minta simpati sebab dia tak kenal orang tu, orang ni, tapi dia mahu juga manusia. Walau dia sudah kata dia tak kenal manusia, manusia juga tak kenal dia. Bukankah dia perlu belajar untuk kenal Allah? Dan Allah amat mengenali dia. Sebab itu tuan-tuan, kita tak mendapat nyawa daripada pujian manusia, tidak juga daripada sumbangan manusia. Kita dapatnya daripada kurniaan Allah pada kita. Ini perlu kita nilai balik. Kalau pergantungan kita masih pada manusia, cuma bezanya kita tak kenal manusia, lalu kita bergantung pada manusia yang kita tak kenal itu, maka kekuatan keikhlasan kita perlu diperbaiki, perlu dibersihkan kembali, biar sebenar-benar pergantungan kita kepada Allah Ta'ala, dekat kita dengan Allah. Kemudian kata Syekh, bila agaknya matahari makrifatmu akan mengenalkanmu wajah-wajah hati orang awam dan orang khawas. Berilmu kita belajar, boleh tak kita kenal orang awam dengan orang khusus? Supaya kita tahu setiap orang ada hak dia. Umpama seorang anak, bila cari makrifat sampai padanya, dia kenal mana mak, mana ayah dia. Mula-mula jahil, dia tak tahu mana mak ayah dia. Selepas berlalu berbulan lamanya, maka dia sudah tahu pada siapa dia perlu senyum, pada siapa dia perlu takut. Ketika mana datang tangan-tangan asing cuba mengambilnya, dia akan menangis ketakutan. Ketika mana tangan-tangan yang penuh kasih sayang mendampinginya, dia akan tenang setenang-tenangnya. Ini cerita bayi. Ini cerita baby. Cerita kanak-kanak. Bila dalam dakapan ibu dan ayahnya, tenang dia. Tiada ketakutan, tiada kebimbangan, selamat. Bila ada orang yang cuba usik dia, jangan kata pegang, baru acah-acah nak pegang, dia dah nangis. Dia berlari. Begitu cahaya makrifat yang ada pada budak ini. Dia kenal siapa sayang dia, dia kenal siapa yang tak boleh didekati. Maka kita tanya diri kita, tuan-tuan, apakah kita sudah mengenal orang baik dengan orang tak baik? Sebab ini penting. Kalau kita masih tak kenal lagi orang tak baik, lalu dia mempengaruhi agama kita. Bila kita masih berkawan dengan anak derhaka, yang juga membawa derhaka dia itu, kesan derhaka dia pada mak ayah, pada diri kita. Kalau kita mungkin juga begitu. Kita masih tak kenal lagi kawan-kawan yang derhaka pada guru-gurunya, untuk kita masih bersahabat dengannya, sehingga merosakkan kita. Sebab dia akan ceritakan aiban guru, sehingga merendahkan kita pula. Kita masih lagi berkawan dengan orang yang menghina Allah dan Rasulnya, yang sedikit sebanyak perkataannya boleh merosakkan diri kita. Walaupun kita kata saya tak ikut macam dia. Jangan, kita kena kenal siapa mereka. Kita pada perjalanan untuk menjadikan orang yang tidak perlu dalam hidup, dalam perjalanan agama kita, dibuang ke tepi. Kita sudah umur 40-50 tahun. Kita tak mahu lagi berada dalam keraguan-keraguan tertentu. Kita nak berada dalam keyakinan. Perjalanan kita, perjalanan yang makin hampir. Maka kita tahu suasananya ialah suasana yang tegak. Tuan-tuan kena pilih sungguh-sungguh orang-orang sekeliling kita yang boleh menyampaikan kita pada Allah dengan cepat.
dalam tempoh ini. Sebab itu kata Syekh, ilmu kamu ada, cahaya makrifat, kenal tak kenal lagi orang awam dengan orang khawas. Kenal tak kenal. Kalau saya bagi contoh seorang bayi, dia dah kenal mak dia, ayah dia, dia akan sentiasa dengan mak ayah dia, tak akan berenggan. Bukan mulutnya memanggil ibu dan ayahnya. Dia tak rasa tenang memanggil orang lain. Dia akan panggil mak, baru dia tenang. Ayah, baru dia tenang. Itulah cahaya makrifat. Kita tuan-tuan nak biar kita panggil Allah, kita tenang. Bila kita memanggil Allah, berdoa pada Allah, kita tenang. Dan kita nak orang-orang yang saya katakan dengan cahaya makrifat Allah beri pada saya dan pada kita semua, kita dah kenal ni orang-orang soleh. Dia mesti bersama kita sehingga penghujung usia kita, sehingga ke pintu syurga. Ini orang-orang bertakwa. Saya akan mendampinginya, ilmunya, hikmahnya, dan segala saya perlu pada waktu ini. Tuan-tuan, waktu umpama kita berada dalam situasi genting, kita cuma memerlukan yang penting sahaja. Andai kata seorang tadi kapal dia pecah, maka waktu dia berada di tengah lautan, dia cuma fikir apa yang penting untuk dia hidup. Apa yang penting untuk dia hidup. Andai kata dia beritahu bahawa kapalnya akan karam, dia akan ambil apa yang boleh selamatkan dia. Pelampung ke, pasport dia ke, sedikit wang, kalaulah dia terdampar di tepi pantai, perlukan wang. Sedikit makanan sepanjang berada di lautan. Dan beberapa perkara yang dia tahu ini penting, dia tak akan bawa semua. Walaupun kita tak nafikan, ada gunanya juga benda lain. Tapi dalam suasana begini yang penting saja. Ya, kita tahu kawan-kawan kita yang lain ada guna. Ini start untuk bisnes, yang ada guna. Tapi pada keadaan kita nak dekatkan diri pada Allah, maka kita kena pilih yang paling berguna. Macam saya sebut, bila seorang kita berkawan dengan orang derhaka mak ayah, kalau jenis menyesal tak apalah. Duduk dengan kita, dia pun ngumpat mak ayah dia. Mak ayah aku teruk, tak macam mak ayah orang lain. Yang kita dengar dia buruk mak ayah dia. Seolah-olah dia memaksa kita juga cerita apa keburukan mak ayah kita. Terdengar seorang datang depan kita memburukkan gurunya, maka dia juga ingin kita memburukkan guru kita. Seolah-olah kita diajar begitu. Seorang isteri bertemu dengan rakan-rakannya lalu memburukkan suaminya. Seolah-olah dia juga mengajar, wahai isteri yang mendengar, sila burukkan suami kamu, supaya kita nampak sama. Seorang isteri yang baik tidak mungkin bersahabat dengan orang yang suka memburuk-burukkan suami. Kalau dia seorang isteri yang solihah, dia tak akan duduk dengan perempuan yang kerjanya burukkan suami dia. Maksudnya burukkan suami orang yang cakap tadi lah. Suami saya lah teruk lah, dia ni begini, dia ni begini. Kita kata mudahnya dia memburukkan suami dia di hadapan kita. Bagaimana kalau dia tahu keaibang suami kita, lagi teruk dia buat. Atau dia macam seperti memaksa, ceritakan keaiban isteri kamu, suami kamu pula. Tetapi kita tak boleh duduk dengan orang ni. Kerana kita akan buat benda yang tak patut, yang tak perlu kita buat. Sebab itu, biar cahaya makrifat kita kenal siapa sekarang. Tuan-tuan dah kena kenal. Kalau saya, misalnya saya cikgu, saya dah kenal mana cikgu sekolah ni, mana cikgu sekolah lain. Saya dah kenal PKM saya, PK Koko saya dah kenal pengetua saya. Saya juga kenal siapa pengarahnya, timbalan pengarahnya. Saya duduk dalam bidang pendidikan. Supaya saya tahu orang ni saya berurusan. Dan saya tahu orang yang bukan dalam ni. Sama juga kita dalam hidup. Kita kena kenal siapa orang yang sedang berjalan menuju Allah. Siapa yang sedang tergelincir pada jalan ni. Siapa yang tersesat, siapa yang tersasar. Siapa yang melampau. Siapa yang terlalu mengambil mudah. Ada orang yang terlalu melampau dalam agama Allah. Kita tak nak. Atau mengambil mudah. Kita nak wasat, pertengahan tadi. Maka orang ni yang kita nak gunakan segala ilmu yang kita ada nak kenal dia. So, hidup ini mencari. Bila mana kita jumpa, kita pegang. Dan kita setiap hari mencari. Kalau hari ini, tuan-tuan kata, saya sentiasa mencari rezeki. Ya. Sebagaimana kita sentiasa mencari pahala. Sebagaimana kita sentiasa mencari redanya dan keampunannya. Bila mana kita melihat manusia, kita juga sedang mencari siapa yang sesuai bersama kita dan siapa yang tidak. Tuan-tuan sudah cari jodoh. Tuan-tuan dah jumpa jodoh yang akan bersama dengan tuan-tuan. Baik itu jodoh tuan-tuan di dunia. Mudah-mudahan bawa ke syurga. Tapi kita juga ingin mencari teman-teman kita di syurga. Siapa teman kita di syurga?
yang akan menjadikan kita lebih cepat bergerak ke sana. Lebih cepat. Maka di sini perlukan makrifat. Kemudian kata Syekh, bila Allah uji kamu, jangan lari. Jangan lari bila diuji oleh Allah Ta'ala. Dan bila Allah menguji kamu, Allah Ta'ala nak tengok, apakah kamu masih bergantung pada sebab musabab atau bergantung pada Allah. Apakah kamu bergantung pada zahir, ikhtiar dan usaha, atau kepada batin, tawakal kepada Allah SWT. Kita cerita tentang bergantung hati. Kita bukan cerita amalan. Bukan bermaksud kalau sakit jangan makan ubat. Ini bergantung pada sebab. Ia bukan bergantung, ia mengambil sebab. Kita kena beza dengan akhzu bil asbab, dengan ta'allaq atau ta'alluq bil asbab. Ambil sebab, ikhtiar. Bergantung dengan sebab, maka ini salah. Akhzu asbab, ini sunnatun Nabi. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit kita ambil ubat, sakit kita berehat, kita tidur. Itu akhzu asbab. Tapi ta'alluq, bergantung di hati, tidak. Kita berkata sebagaimana Ibrahim AS berkata, wa iza maridtu fahuwa yashfi. Bila sakit yang sembuhkan Allah. Ya, saya tak ada duit, saya akhzul asbab, saya mengambil sebab. Saya buat itu, saya meniaga itu, saya meniaga ni. Tapi hati saya, Allah pemberi rezeki. Allah pemberi rezeki. Umpama kita melihat hujan yang turun, maka kita nampak hujan asbabkan pokok itu tumbuh. Dan pokok tumbuh asbab untuk ianya berbuah. Dan buah itu asbab untuk kita berniaga, untuk kita makan. Tapi siapa yang turunkan hujan? Yang menumbuhkan tumbuhan, yang menjadikan ia berbuah? Allah. Maka bila Allah uji kita, tuan-tuan, ada orang bergantung pada sebab, akhirnya dia syirik dengan sebab. Jumpa Tok Bomo tu, jumpa Tok Bomo ni. Jumpa pawang tu, jumpa pawang ni. Tak apalah Ustaz, asalkan kita dapat sembuh. Syirik-syirik lah. Lihat orang yang bergantung pada sebab. Tetapi bila seorang itu cuma mengambil sebab, dia tahu batasan dia. Ikhtiar dia sampai mana. Redanya bagaimana. Maka ingat, Allah akan uji kita. Bila Allah Ta'ala uji, biarlah kita kenal Allah. Bukan kita kenal sebab. Biarlah bertambah iman kita pada Allah. Bukan bertambah keyakinan kita pada sebab. Tidak. Tuan-tuan, orang yang menggunakan segala sebab, dengan sebab dia naik, dengan sebab itu juga dia jatuh. Ustaz, saya kenal orang ni Ustaz, dia kenal banyak kabel, hari ni saya naik. Sebab dia. Satu hari nanti kita akan kata, sebab dia saya jatuh. Kita kata, Ustaz ni sebab bini saya bagus Ustaz, suami saya bagus, dia upkan saya bisnes, dia pemberi semangat, dia roh pada jasad saya. Tak lama dengar gaduh bercerai. Ustaz, dialah yang membunuh roh saya. Pula dah. Dulu kata, inilah dia nyawa saya Ustaz. Saya tak boleh hidup berjauhan dengan dia. Tak lama duduk, dah tak tidur sebumbung dah. Oh, dah biasa. Kita biasa tidur tak sebumbung. Yang penting kita masih suami isteri. Dah pula dah. Dulu tak boleh berpisah. Saya lihat wajah awak, saya kenyang perut. Kenyang. Saya lihat wajah awak, saya hilang mengantuk. Rumah tak ada aircon pun tak apa. Dengan melihat wajah awak sejuk saya. Tak payah ada aircon. Dululah. Ini orang yang melampau dengan sebab. Akhirnya, tuan-tuan tengok, tuan-tuan dengar. Orang yang melampau memuji sebab. Akhir sebab itu menjatuhkan dia. Siapa pun. Kita bercakap tentang pengalaman hidup. Dan ini sunnatullah. Jangan terlalu melampau memuji sebab. Saat saya rasa bertuah sebab saya belajar engineering, saya boleh begitu begini. Akhir sebab itu juga kamu tak ada job hari ni. Dah kena kuarantin, tak ada job lah. Oh, saya bertuah Ustaz, mak saya kata mengaji tinggi-tinggi sampai boleh jadi pilot. Confirm tinggi. Oh, kerja-kerja jadi pilot. Tengok, saya pegang pada sebab nasihat mak saya tadi, saya pun pilot. Lepas tu kapal terbang tak terbang. Nyesal pula pegang nasihat mak. Sebab apa? Dah tak boleh bawa kapal terbang. Kalau saya tahu, saya daripada kecil lagi bawa panda. Panda, food panda. Dah food panda dah gaji macam pilot, 30,000. Oh, banyak. Setengah mereka lah mungkin. Macam mana dapat tu cerita lain lah. Setengah food panda dapat jodoh. Dapat jodoh. Tiap hari hantar makanan nampak baik. Kahwin dia. Senang. Tak payah lagi order food panda, dia order dengan suami dia. Maksud saya ialah, kita taklah menghina sesiapa. Kita bercakap jangan beriman pada sebab.
Jangan kata sebab ni saya naik. Ya, jangan melampau-lampau. Katakan Allah. Allah yang naikkan saya. Jadi saya rasa betul saya belajar ilmu pertanian, tentu saya boleh bertani. Tetapi saya bersyukur pada Allah yang mengilhamkan pada saya, yang beri saya benda ni semua. Kalau tidak kerana Allah, saya tak jadi benda ni. Tentu ramai mana orang bergantung pada ilmu akan dijatuh dengan ilmu di sendiri. Saya baca, saya tengok bilioner yang muflis. Kita tak nak tengok yang token-token kecil ni muflis. Ni bilioner yang mereka berkata duit mereka tidak mungkin habis. Ni bilioner dolar USD, bukan duit Malaysia. Puluhan bilion. Daripada 60 bilion, susuk sampai 5 bilion. Akhirnya berhutang lebih banyak daripada duit dia. Saya baca sejarah mereka. Saya dengar tentang mereka. Dan kita belajar pengalaman hidup. Dan ini namanya hikmah. Tuan-tuan, bila kita sebut hikmah, dia ada asas hikmah. Di antara asas kepada hikmah ialah at-ta'ammul, memerhatikan sesuatu dengan dalam. Orang yang bercakap tentang hikmah bukanlah orang yang memanah tanpa sasaran. Ahli hikmah ialah orang yang melalui pengalaman dan melihat pengalaman dan mendetili sesuatu dengan pandangan yang tajam. Hikmah ni bukan kita teori. Bukan kita bercakap tentang al-hikmah mithaliyah, tapi sebab hikmah waqi'iyah. Hikmah yang praktikal. Kalau tuan-tuan antara sifat ahli hikmah, dia mesti apa? Antaranya ialah dia punya pemerhatian yang kuat pada sesuatu perkara. Seorang tak mungkin menjadi ahli hikmah kalau tak pandang benda tu, dia tak dengar, dia tak baca. Ini sunatullah sehingga kita buat satu konklusi. Orang yang hebat, yang saya katakan, bilioner, kita duk fikir, kita setakat ada duit kan duit SP 100-200 ribu. Tak apa Ustaz, saya dah ada duit jaminan tua saya. Tak fikir apa dah. Kena jantung je, licin duit. Licin duit. Bukan duit je licin, rumah pun kena jual. Allah uji jantung je. Rumah kena jual. Padahal kita dah gembira, rumah dah habis bayar. Kredit SP banyak. Sempatlah saya Ustaz, tua ni. Saya dah ni merancang. Melancong sana, melancong sini. Allah pun uji kita dengan sikit penyakit. Duit habis. Rumah pun kena jual. Kereta kena jual, bini pun tinggal kita. Dia ujian Allah. Hati-hati. Oleh sebab itu, tuan-tuan sekalian, bila Allah uji kita, kita minta yang kita nampak Allah. Yang kita nampak pertolongan Allah. Bila Allah uji kita, jangan tengok sebab. Sebab itu akan menambahkan penderitaan kita. Kita sebut sakit, kita pun nampak obat, makan. Makan tak sembuh, kita marah obat ni pula. Tambah penderitaan. Kena penyakit lain pula. Kena buah pinggang pula sebab terlebih makan obat. Dah cerita lain. Tuan-tuan, banyak mana obat menghasilkan penyakit. Ketika mana dia berharap akan sembuh. Ya, mungkin dia salahkan doktor bagi dos lebih lah. Mungkin dia akan kata begini. Tuan-tuan bercakap tentang hakikat. Demikian, suatu yang kita bergantung boleh menjadi racun yang lebih bahaya daripada racun biasa. Ya, orang tengok obat ni kan menyembuhkan. Tiba-tiba dia jadi racun lebih bahaya daripada yang lain. Terus dia makan lumpuh. Yang diharapkan sembuh, tapi bila makan lumpuh. Yang diharapkan sembuh, bila dimakan terus mati. Subhanallah. Dan inilah dia sunnatullah yang perlu kita faham. Dan itu supaya hati kita tak kosong. Supaya sentiasa hati kita tabah. Kita nampak sesuatu sebelum ianya berlaku. Maka ini di antara kurnia Allah kepada kita. Kemudian kata Syekh, tuan-tuan doa pada Allah, ya Allah, jangan uji kami. Tuan-tuan, kita tak layak minta diuji. Jangan, saya rasa Ustaz iman saya dah kuat sejak mengaji sufi ni Ustaz. Dah kuat keyakinan pada Allah. Saya nak doa lah biar saya punya bisnes bankrupt lah. Saya nak tunjuk saya tak berpegang pada sebab. Jangan. Tuan-tuan, kita tak layak minta diuji. Siapa kita? Allah akan memilih siapa yang patut diuji. Bukan kita berdoa kalau boleh Allah jangan uji kita. Allah terus sampaikan kita pada maksud. Dengan penuh lemah lembut. Kita bimbang, kita tak kuat. Tuan-tuan, ginilah. Ada satu temuduga jawatan. Bos ni beri pilihan. Nak interview ke tak nak interview? Kalau saya boleh jawatan tanpa interview, saya akan pilih yang tu. Kerana saya bimbang waktu saya di interview, mungkin ada berlaku sesuatu yang saya tak jangka.
Saya akan pilih tidak interview. Walaupun kata, saya suka challenge Ustaz. Bukan lelaki kalau tak minat challenge. Tiba-tiba interview, gagal. Ambillah challenge kamu. Kita jangan belajar berisiko diri kita. Tapi ketika Allah uji kita, Allah akan bantu kita. Jangan minta diuji. Kalau kita minta diuji, Allah biarkan kita dengan kesombongan, keegoan dan kekuatan. Saya Ustaz, ilmu buat duit saya hebat. Andai kata saya tak ada duit, saya boleh buat duit. Saya akan boleh create begini-begini. Jangan sombong sangat. Jangan minta diuji. Kalau diuji, habis kita. Orang sakit ni sebab dia tak jaga kesihatan. Cara makan tak betul, bla bla. Tengok saya. Saya tak ada penyakit. Pagi-pagi telur separuh masak. Ni saat tengah hari kita makan ulang-ulang. Saya tak makan nasi-nasi penyakit belaga tu. Kecil manis, darah tinggi, bla bla bla. Dia rasa dibijak cara menjaga makanan. Tahu-tahu kena kanser. Ni sebab apa pula ni? Tahu-tahu kena sekian. Tuan-tuan, walaupun kita rasa kita tahu ilmu tu, jangan anggap bahawa kita tak akan diuji. Atau jangan minta pula kita diuji. Saya tahu ilmu, saya tahu nak buat. Jangan. Ramai mana orang minta diuji, akhirnya kandas. Jatuh. Kita minta dengan Allah afiah. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku pohon afiat. Apa maksud afiat? Antara makna afiat juga ialah kita tak diuji. Tetapi kalaulah untuk mencapai jalan ini kita perlu diuji oleh Allah, kita mohon Allah beri kita kekuatan. Umpamanya seperti kelkatu api. Tahu sejenis kelkatu api. Dia duduk dalam api. Kalau kita biasa masuk hutan, kita buat ungu api, ada binatang tu duduk dalam tu. Dia bertelur kat situ, beranak situ anak dia. Tanpa jejas apa-apa. Andai kata kita diuji, kata Syekh Abdul Qadir, biar kita seperti binatang itu. Yang dalam ujian boleh tersenyum, boleh gembira. Yang dalam ujian bahagia dengan ujiannya. Seronok, andai kata kita diuji. Kita mohon Allah berikan kita kegembiraan atas ujian tadi. Kita diuji masuk ward seminggu, alhamdulillah Ustaz, saya masuk ward, dapatlah rehat. Tidak orang tu nak jumpa, orang ni nak jumpa. Maknanya dalam ujian kita adalah kerehatan kita. Sebab saya masuk ward sedap Ustaz, barulah boleh tidur. Tidak, tak boleh tidur Ustaz. Tu Ustaz tengok saya tidur kat kuliah je. Jadi sekarang alhamdulillah dapat tidur panjang sikit Ustaz. Tak ada orang kacau. Kacau pun nurse dia kacau. Kacau sekejap je ambil darah, bla bla. Bolehlah tidur lama. Bolehlah tak ada orang nak membebel saya kat rumah Ustaz. Di hospital siapa nak bebel dia. Tenang. Intinya dalam ujian dia rasa nikmat. Biar macam tu. Maksud saya bukan masuk wad. Maksud saya ialah dalam ujian kita rasa nikmat. Ustaz selama ni, kalau tak diuji begini, saya tak ada masa dengan anak bini saya Ustaz. Datang ujian Allah. Baru rasa seronok dong isteri Ustaz rupanya dengan anak-anak. Itu bertambah lagi anak saya tu Ustaz. Nampak seronok. Selama ni macam tak peduli. Lupa ada isteri dan anak-anak. Hari ni alhamdulillah, kita jadi balik cikgu. Ni, hidup balik Ustaz ilmu geografi saya, ilmu sejarah, ajar anak-anak ni. Ilmu matematik. Saya rasa lepas ni boleh apply cikgu saya. Saya rasa lepas Ustaz COVID ni, saya mungkin boleh jadi cikgu ataupun saya boleh buka sekolah. Jadi kita lihat dalam ujian tadi, kita dapat manfaat yang banyak. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jilani, dia kata, Ya Allah, kalau kami diuji, jadikan ujian itu satu kerahmatan sebagaimana Ibrahim dibakar dalam api. Bila ditanya pada Ibrahim AS, waktu paling seronok dia duduk ialah ketika mana dia berada dalam api. Seronok sekali dalam api tu. Mungkin satu hari nanti kalau orang tanya kita, bila waktu paling seronok sekali? Paling seronok sekali Ustaz, waktu PKP dulu. Tak mustahil kita akan mendengar jawapan itu. Satu hari nanti, bukan sekarang. Sekarang dia kata tak seronok. Kalau tak boleh ngeteh. Rindu mamak lah, rindulah itu, rindu inilah. Kemudian dia kata, Ustaz, kita rindu kuliah Ustaz lah. Padahal ikut kuliah dia tidur juga. Rindulah Ustaz nak makan Ustaz, nak makan tok guru kita, sekian-sekian. Satu hari nanti, tuan-tuan akan dengar seorang kata, Ustaz, rindunya ada PKP. Bila lah ada PKP lagi Ustaz? Dia akan rindu. Sebab apa? Kau tak payah kerja Ustaz, duduk rumah. Sedap duduk dengan anak isteri. Barangkali. Tentang ramai mana orang ketika mendatang musibah itu, dia tak selesa. Bila dia melepasinya, dia teringat balik musibah. Andai kata dia boleh dapat balik benda tu. Begitu fitrah kehidupan manusia. Namun apa pun tuan-tuan sekalian, kita
doa pada Allah supaya dalam ujian kita mendapat kebahagiaan. Biar kita dalam ujian Allah beri pada kita tak kira apa pun, kita mendapat kebahagiaan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.